Apa hukum orang kerah king? Orang Jawa belakang ni. Kerah king ni maknanya ni, king. Satu bunyi, satu anggota. King. Orang lain lengih, mulut. Ni king. So, sebab tu dia ada kerah. Kerah pada ekor udai lagi. Tengok ekor udai mutu tu ke? Kerah pada tu lagi. Apa hukum orang ni kerah king nak benar seumur? Ni ada hati. Masalah hati dia ni ada masalah ni. Sebab apa dia jadi tak terima pendapat orang? Kalau dia betul tak apa dah. Ingat, kalau benda tu benar, kita mempertahankan kebenaran, itu bukan kerah king. Tetapi kalau benda tu boleh mesyuarat, boleh tolak ansur, ni orang ni ada masalah. Sebab apa dia rasa dia perlu benar? Dia sempurna sangat ke? Jadi orang ni kena baiki hati dia. Doa apakah sesuai untuk solat hajat, tahlil dan tahnik? Solat hajat dia ada doa dia dah, hak Nabi ajar. Tahlil pula hak penting sekali doa hadiah pahala. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sallaina ala. Tak ingat bahasa Arab, bahasa ikut bahasa Melayu. Tak sodok bimbang, malu kau orang Serba besar dah doa ikut bahasa Melayu, tak ranah lah mana. Biarlah kita nak minta untuk ayah kita, nak minta untuk orang-orang biar faham. Mudah sebut ya Allah ya Tuhanku. Terimalah bacaan. Terimalah dan sampaikanlah pahala bacaan hamba saat ni. Terdiri daripada bacaan Al-Quran, baca selawat, baca tahlil, baca istighfar kepada ruh sekian-sekian nama. Kita hatu penting sekali. Dalam doa tahlil hatu penting sekali. Rabbana la tu. Hak lain tak penting. Hak penting doa hadiah pahala ketika tahlil. Tahnik gapo dia pula doa? Doa supaya budak tu jadi juruh. Allahumma ja'alhu baron liwalidayhi. Ingat tu so. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah budak ni jadi juruh untuk ibu bapa dia dan masyarakat dia. Jadilah dia merupakan manusia yang kamu sayangi. Hak tu hak penting. Hak lain doa lah gapo dia hak tu. Hak tahnik gitu bahasa Melayu lah. Apakah hukum solat memakai mask? Maka ni tutup muka. Dalam mazhab kita makruh tutup muka. Tutup hidung makruh juga. Sebab dalam mazhab kita sunat kita ketika sujud wajib letak dahi. Hidung ni sunat hukum dia. Kalau kita tutup pahala orang tak tarik, biar nampak hidung pula. Tutup mulut pula. Makruh pula tutup mulut. Kerana apa? Kerana Nabi larang. Ada sahabat semaya gini. Bismillah. Sebab apa tutup mulut ni makruh? Kerana menyebabkan bacaan jadi tak berapa jelas dan betul. Afdalnya SOP kita pun sebut time semaya boleh buka mas. Ni apa jadi over sangat semaya pun tu. Buka lah. Muka orang bui buka. Tak ada masalah ke apa dia. Boleh buka. Naik duduk biasa saja baru tutup lagu tu. Makruh hukum dia tutup. Perempuan dalam iddah kematian suami. Iddah kematian suami 4 bulan 10 hari. Orang tina tu tak boleh nikah, tak boleh bersolat, tak boleh keluar rumah. Tiba-tiba nak pergi ziarah ibu dia yang sakit, tak boleh, hukum dia haram. Tidak perlu sangat. Telefon, tanya sepatah, doa kepada dia. Ada satu kisah kematian seorang perempuan itu, kematian keluarga dia, ayah dia. Adik-beradik dia mari temu dengan dia. Dia kata minta maaf, kata suami saya tak ada di rumah. Saya tak minta izin hari tu. Jadi saya tak boleh keluar ni. Katanya adik dia, ayahmu nak mati. Dia lagi mu minta izin. Hotina tu kata minta maaf kita tak boleh pergi. Kita tak minta izin dengan suami kita. Klik. Mari pula pok dara dia. Pokmu mati, mu tak boleh klik ke? Minta maaf. Tak pok su kau berapa dia, hamba tak boleh klik. Tok lelaki hamba tak ada rumah, hamba tak minta. Nak telefon dia gimana pun tak tahu, hamba tak boleh royak. Akhir sekalinya mengepeklah keluarga dia. Bahasa teno gapo taatnya suami. Tak pada dengan telekau labuh ni. Wak kerja biar cerdik. Klik ngak tengok orang tua mati pun tak boleh. Apa? Ada seorang bermimpi. Bermimpi. Kata ayah si mati itu diampung dosa dia kerana berkat anak perempuan dia taat kepada suami dia. Lepas tu hodok mari hodok semaya tu haprak belako. Ngata ke orang ya. Kawan ni taat ke Tuhan.
Ya kita nak buat sesuatu ni biar taat Tuhan. Ni kadang-kadang kita nak buat, kita menurut taat kita. Kita dok rasa perkasaan kita ni boleh pahala. Lawan Tuhan pun tak apa. Lah ni kita sekalipun nampak macam tak pergi, tapi kita taat Tuhan. Oh, berkat dia taat kepada suami, diampun pula dosa mak ayah dia. Lah ni kita buat kerja biar ampun dosa orang tua kita. Buat gapo dia pedah ramai tapi dosa tak diampun. Baik tak payah pergi tapi dosa diampun. Manusia kecek boleh tengok kecek lah, memel lah, kena sabar lah sikit mulut manusia deh. Oh, sungguh tak apalah, sabar sikit. Kita taat Tuhan. Betul kau di padang mahsyar para bila tengkuk dia panjang-panjang. Ni dalam hadis ada sebut lagu tu. Nabi kata kita nak cek tok bila pada hari kiamat tekuk dia tu panjang. Ada kata maksud panjang tu Allah uduh tekuk panjang apa utuh lagu tu. Ambo malah jadi tok bila Nama tekuk panjang lagu tu. Gini maksud tekuk panjang ni orang ada kata maksud dia tekuk tu jinjang. Jinjang ni tekuk comel lah. Kita tak ada tekuk pun ada buat ni. Segadah nampak tubuh dengan kepala. Supaya labi. Tekuk tubuh dengan kepala lalu. Tak ada tekuk-tekuk. Jadi antara tubuh manusia comel ia ada nampak tekuk. Sebab tu buat ni tak boleh jadi model belaka. Tahu tak jadilah mana. Nampak tekuk tergelar timbul nama lagu tu. Jadi ada maksud maknanya tekuk panjang ni tekuk tu jinjang. Ada ulama kata tekuk panjang betul. Tekuk panjang. Lepas tu lagu mana? Akhirat nilai keindahan bergantung dengan tempat dia. Ingat, kita di Malaysia nampak tekuk panjang uduh dia. Allah, tekuk panjang weh. Belok tekuk-tekuk. Supaya sama ni. Deh, sedap kita kata. Tapi cuba tengok di Afrika. Bila tengok di Sarawak. Biasa tengok tak? Biasa tengok tak geografi? Tekuk panjang, ya besi dah pula nak suruh panjang. Daripada kecil lagi ya besi. So. Umur 2 tahun, 2, 3. Ni, 30 putih besi. Panjang lagu ni. Oh, comel bagi dia. Kita tengok serol pelik macam makhluk asing. Tapi bagi dia mecak tengok. Oh, comel. Nampak? Comel ini benda subjektif panggil. Menurut nilai kita. Maka akhirat comel ni, tekuk panjang ni. Nak kata lagu mana? Memang ni kita kenapa tak comel? Supaya kita lah di Afrika. Di Afrika, orang Tino ni kalau semakin gemuk, semakin harga nilai mas kahwin dia semakin mahal. Kalau kuruh kita minat kuruh dia. Pinggir ramping. Kalau dia tak minat pinggir ramping, tak jadilah mana. Kalau boleh ni, sepiku. 2 piku. Kalau makan, kalau buat gola boleh 3 kawah. Apa hati. Hotu mas kahwin mahal di Afrika. Pas warna dia, tak boleh warna putih. Kalau dia tak minat warna putih. Tak minat. Dia kalau boleh metalik. Maknanya kalau tutup lapu tak nampak apa hilang bini dia. Hak besar-besar tu hilang. Hak tu harga mahal. Jadi comel-comel ni subjektif menurut tempat masing-masing. Maka Nabi kata bituk bila ni tekuk panjang. Di akhirat jadi nampak comel. Ulama kata jadi comel. Memanglah kita lah ni nak kata kayak jadi macam utuh. Ni layar sini memang tak nampak lah. Tu cara dia lagu tu. Suka ke royak. Benda sungguh. Ulama syarah lagu tu ni. Panjang ni benda subjektif. Benda makruh solat. Contohnya makruh solat bila? Makruh ni bukan makruh sini ni. Maksud dia haram solat. 5 waktu tu haram solat. Maka boleh kau dak semaya taubat. Digalakkan supaya jangan buat sembahyang pada masa tu. Hak moleknya bertobat dengan doa saja. Tak syarat kena semaya ni bertobat ni. Hak penting 4 syarat kita buat. Pertama, berhenti automatik. Misalnya kita curi, berhenti. Tohuk barang, unggal pergi balasah. Berhenti serta-merta. Ni tobat. Minum air geluk-geluk. Hamba rasa nak bertobat. Itu tambah juga segelas lagi. Berok. Hak tu tak boleh kena berhenti serta-merta. Pertama, syarat nak bertobat berhenti. Kedua, menyesal. Menyesal bawa kerja lagu ni weh. Serah tak kena benar ni buat kerja lagu ni. Nyanyo kat orang ni. Menyesal. Ketiganya, berazam tak saya nak buat dah. Ya Allah, ya Tuhan ku, hamba rasa menyesal. Hamba rasa perbuatan ni berat ni kata. Hamba azam tak saya nak buat. 3 benda ni. Kalau benda tu berkait dengan hak manusia, kena hantar. Bak syarat ni. Semaya tak ada disebut pun. Sebut astaghfirullahalazim. Ada sebut? Tak syarat.
Lepas lagu mana? Duduk menyesal lagu tu, berhenti daripada taubat, hidup dalam hati kita, ya Allah aku berazal tak saya buat dah benda ni. Esok buat pula. Nak kata lagu mana? Hak tu dosa esok lah, dosa tu lepas tu. Solat tahiyatul masjid diganti dengan baqiyatus solihah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, sunat kita ganti tahiyatul masjid pada tempat-tempat keadaan-keadaan yang tidak disunatkan ataupun mengganggu orang. Contohnya waktu ni tak dimakruhkan semaya dah. Waktu duha ni kan tak haram semaya, tapi kita tengok orang ngaji. Kita masuk atas masjid, jangan semaya sunat tahiyatul masjid, mari duduk baca subhanallah alhamdulillah, takut ganggu orang ngajar orang majlis ilmu. Nah, afdalnya buat lagu tu. Nah. Tapi kalau boleh tak mengganggu, misalnya kita tak tepat khos, misalnya kita nusuk ke orang tak terganggu, maka sunatnya sembahyang tahiyatul masjid. Nah. Bagaimana cara menghilangkan malas dalam ibadat? Gini. Pertama, jaga kesihatan tubuh kita. Kadang-kadang bergantung dengan tubuh sihat juga dah. Kadang-kadang kalau kita demam, tak gagah dah nak buat ibadat. Kita sakit, tak gagah. Kita semangat tapi tak gagah, tak serupa dengan zaman muda, zaman gapo lah. Kedua, kita ingat janji Tuhan. Tuhan kata semaya duha ni boleh pahala sekian-sekian. Buat juga. Nah, kita ingat Tuhan ni tak nipu kat hamba. Tak ada lah hamba paling percaya sekali Allah Ta'ala lah. Dia kata gapo-gapo melalui Nabi dia tak pernah nipu hamba. Ingat janji-janji Tuhan, mudah-mudahan semangat untuk buat ibadat tu timbul. Nah. Apa hukum orang alim ini berkhulwat di rumah tapi tidak naik solat berjemaah di masjid? Kena tanya orang tu sendiri. Hamba tak boleh jawab ni, panggil soalan personal dia. Maka masalah orang, hamba tak tahu dia ada masalah gapo dia. Apa dia tak naik masjid? Dia ada gapo-gapo, hamba tak boleh nak jawab. Cuma hak moleknya kalau semaya di masjid. Hak tu secara umum. Nah, dia panggil hukum secara umum. Hukum personal ni kita kena tanya dia. Kalau hamba jawab takut jadi salah pula. Masalah kena kita tanya apa demo ke orang alim. Tahu tak kelebihan semaya di masjid? Tahu. Apa dia mau tak semaya di masjid? Tanya dia dulu. Hak tu paling tepat sekali jawapan dia. Tanya qadi mufti belum tentu lagi. Sebab dia tak tahu keadaan kawan tu. Sakit ke? Dia ada sakit perut ke? Dia ada masalah goni ke? Ada masalah keluarga ke? Ataupun dia tengah dalam tarbiyah ke? Dalam tarbiyah ke? Nah, tarbiyah ni lagu mana? Tok guru kita mu tak sogi semaya masjid. Hatimu jadi kerah. Hatimu kau menunjuk-nunjuk. Mu duduk rumah. Dia terima tarbiyah daripada guru dia. Hak tu kena tanya masing-masing. Apa hak tu soalan personal ni nah. Lagu ni. Hak ni cara nak cuik orang belaka ni. Soalan lagu ni nak cuik orang belaka ni nah. Nak kekeh orang belaka. Jadi kena tanya soalan personal nah. Tanya sebab-sebab dia. Kerana kaedah dia al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Nak menghukumkan sesuatu mesti tergambar dulu masalah tu. Kalau kita tak tahu masalah orang, kita pakai hukum pukul locong, nyanyi kat orang. Pas kawan tu aklik, hamba tanya dah. Pondok kata, dia kata gini haram apa semua. Kita tak tahu masalah orang. Jadi kena tanya dia dulu. Hak tu paling tepat sekali, nah. Apakah hukum memberi harapan palsu seperti ingin bernikah bersama tetapi hanya dusta? Menipu dah. Nah. Lautan api sanggup ku renangi. Semua bintang-bintang di langit saya akan sepak buat jepuk untuk demo. Jepuknya kata, wak bintang wak jepuk. Nipu kohong. Hak tino tu gak hangguknya lah. Bodoh letanya lah. Orang jatuh ni nipu. Kecek kena. Hak jadi minat tengok cerita sinetron pula Indonesia pula. Ayat-ayat Indonesia saja. Ayat-ayat cinta. Nah, cinta 7 petala langit. Tasbih. Apa? Cinta bertasbih. Cinta bertasbih. Nama tahajud cinta. Nama habis gabung. Dalam tu kubai habis tino jatuh. Tajuk tahajud, tajuk Quran, tajuk mihrab cinta, tajuk aku pinemu dengan bismillah. Bismillah bunyi. Pak mak bismillah kau demo. Pak bismillah macam kira. Kubai belaka. Ayat agama digunakan untuk benda-benda mengarut. Nah. Orang lain ni mulut ni sebab itulah Allah Taala tak pakai.
Akhirat ni mulut ni menipu kau. Akhir sekali al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasma. Mulut-mulut dikunci. Menipu kau. Maka hok kecek tangan, hok jadi saksi kaki. Lo ni sebab tu anak-anak tino kita berhati sikit. Royak lalu ayah-ayah dia royak kata, jatah ni jangan mek weh. Oh jangan warak kucing ya. Oh belakang orang tengoklah nyo kekoh lah kata ikan tawar. Depan tuisnya. Belakang tuis habisnya tolak. Mari nyo buka lagi kucing ni. Jadi jangan percaya sangat lagu tu. Jadi kalau orang tu menipu dah lah. Ada orang belajar ilmu siapa jadi ising. Kenapa jadi begitu. Bagaimana nak pulih. Ingat belajar ilmu ni tak jadi gila. Lepas tu apa belajar ilmu jadi gila? Dia tu gila dah. Tak ada kaitan dengan belajar ilmu. Kerana biasanya belajar ilmu ni manusia tak jadi gila. Kecuali cocok dadah. Makan obat kau makan pil terjun ke kepala dulu. Baru ni terjun ke kepala. Memang jadi gila aku tu. Maka kaedah dia, setiap benda yang biasa tak jadi mudarat, tak jadi gila, maka boleh kita buat. Macam kalulah kita kata, jangan ngaji sangat, kuat-kuat ngaji agama ke jadi gila. Tak. Siapa dia kata ngaji jadi gila? Jadi gila tu kawin tu gila dah. Ada orang tanya, ayah sing kau siapa dia? Apa orang ngaji-ngaji beramal-beramal jadi gila? Dia kata bukan amalan tu gila, dia tu gila. Dia niat ke apa dia? Niat nak jadi hebat. Mari jing lah. Mari hatu, mari iblis lah. Dia tu gila sebelum daripada beramal lagi. Bukan amalan tu gila, dia tu gila awal lagi. Lepas tu duk kata kau amalan tu menggila ke dia. Dia menggila ke amalan tu. Orang lain beramal molek. Orang lain ngaji Quran molek. Orang lain duduk pondok molek. Dia gila-gila ni lagu tu sebenarnya niat tak molek. Katanya ayah sing, ayah arwah Tuan Guru Haji Hashim Pasir Tumbuh. Dia kata kita ni beramal lagu ni. Dia kata beramal. Ikutlah kita baca gapo dia wirid kita kau deh. Kita duk mengatik kau gapo dia. Ni Tuhan wi satu pemberi macam cahaya. Macam cahaya lah. Kita nak sebut lagu mana pun tak faham kata. Macam lagu ni. Mari. Kita duk mengatik jadi rasa tenang, jadi semangat nak ibadat. Ya macam pemberi gitu. Maka apabila di hati kita dia kata telitah benda tak comel, niat nak hebat, niat nak kebal, niat nak lebih pada orang, niat. Maka hak goni tu dia cari sikit. Dia cari. Apabila cari, setan akan masuk. Siah, celah tu. Kita duk masuk dalam tubuh kita. Panah. Bersinar buti mata. Katanya ayah say, mata bersinar jadi merah. Orang duk mengatik juga, dia mengatik jadi bersinar. Niat dia tak betul, setan masuk, menyelinap masuk dalam ketika tu. Maka jadi panah tubuh. Panah tubuh bukan salah di amalan. Dia tu gila tu. Dia niat tak betul tu, niat gila lah panggil katanya. Tak salah di amalan. Bagaimana nak pulih? Payah. Orang dah gila lagu tu ya payah. Gila, dia panggil gila hati. Hati tu gila. Tu payah. Kena berdoa dengan Tuhan minta supaya Allah Taala ubah nasib diri orang tu. Payah. Ada amalan, misalnya kita beramal gapo-gapo suruh baca dalam jamban. Tak boleh kena kita beramal ayat Quran, kita nak baca dalam jamban. Ada amalan kalau kita jenis ngamal ilmu biasa-biasa tak ada perkataan ayat Quran, kita duduk dalam tandah duduk gini. Duduk dalam tandah baca dalam jamban. Lepas dah tu kita ludah sebelah kiri niat nak buai semua hak kita amal saat ni. Kita ludah sebelah kiri, kita niat nak buai semua amalan-amalan hak kita ngaruk-ngaruk tu lah. Tapi kalau amalan tu ayat Quran, amalan tu ya latih, dia kan nak baca dalam ambil ya latih. Tak boleh lah. Jadi amalan tu orang tua wak patai lagu, wak petua lagu tu nah. Apa hukum gantung tasbih ditekak? Hukum dia harus nak gantung. Ingat tasbih ni alat untuk buat ibadat. Maka alat untuk buat ibadat ulama kata sunat kita muliakan dia. Tak tepat tinggi, tak minyak atas, piyah kita. Jangan sepak. Kita buat semayang kan ni. Serban kita letak molek, baju Melayu kita letak molek, kain plekat buat semayang letak molek, kain kana letak molek, tasbih letak molek. Ada letak tapak kaki sebeh. Sakut kaki ada orang beli kaki. Mari apa Hindu tu ada beli kakinya. Tempat dia buat ibadat jangan letak kaki kalau boleh pinggir ke bawah pun jangan. Sebeh kalau orang warak dia letak dalam poket sini ni. Apa? Bawah daripada pinggir. Dia letak atas.
Pas kita nak pergi lagi mana sebeh? Sakut tekuk. Nabi kata, dalam ulama-ulama kata, tekuk ni paku tasbih. Paku tasbih, paku tempat kita sakut Ada orang selit tangan, tak apalah nampak mulia ke dia. Jangan letak kakak ibadat ni tempat hina. Wak sepak, wak gapo dia letak kaki. Maka antara tempat hok boleh letak tekuk, ikutlah nampak sesuai lah. Nah, lagu tu. Harus hukum dia nak letak mana. Jangan nampak tempat yang menghina ke sahaja Paling molek buka kedai hari gapo. Tak ingat ambo buka kedai hari gapo. Tak ingat Ada tu dia tu kira dia tu. Tak ingat ambo buka kedai tu hari gapo. Apakah zikir zahar? Apa dia? Zikir jahar. Jahar ni maknanya zikir dengan suara yang keras. Ingat, Nabi ajar zikir 2 cara, 3-4 cara. Pertama dipanggil zikir dengan suara yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena ajar. Nabi suruh zikir kuat. Kedua, zikir perlahan. Tu Nabi ajar juga. Hak derah pun Nabi ajar, hak slow pun Nabi ajar. Ketiga, zikir sorang, duk sorang. Keempat, zikir ramai-ramai. Tu Nabi ajar belaka. 4 jenis zikir ni Nabi ajar belaka. Zikir ramai-ramai kita panggil mengatik. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ramai-ramai ni. Sorang nak buat lagu tu malu dah. Buat derah ramai-ramai. Nabi ajar belaka. Bukan ulama reka deh. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata siapa dia yang sebut nama aku seorang-seorang, cara zikir seorang, maka aku akan sebut nama dia. Contohnya hak zikir tu bayuh lah. Nama dia sebut nama Tuhan, Allah, Allah, Allah. Ya dak sebut. Maka Tuhan sebut, ya, ya, ya. Nah. Tuhan kata, siapa dia yang berzikir ketika ramai derah, zikir derah ataupun zikir depan orang ramai, maka aku akan sebut nama dia di hadapan makhluk yang lebih mulia daripada hak dia sebut tadi. Ia pun sebut, panggil seorang, panggil depan Syahrir. Ya, ia pun sebut Allah, Allah. Duk dengan Syahrir. Ia sebut nama Tuhan depan orang. Maka katanya Allah Taala, aku akan sebut namamu di hadapan malaikat ni. Hak di atas, hak tak ada dosa, hak tak ada gapo. Maka sebut nama. Yo, yo, yo bunyi. Lagu tu. Jadi Nabi ajar belaka. Zikir derah Nabi ajar. Bukan rekod orang-orang tarekat. Semua ajaran dia tu Nabi berpandukan Nabi belaka. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Kita perhabis dengan soalan hari ni. Tak nasyid dia lewat dah. Azan perlu di hati kau di mulut. La haula wala. Azan ni lagu mana? Azan ni dalam hati lah weh selamat. Azan ke dalam hati. Maknanya dalam hati kita tak sih. Tak syarat kata saya berazam untuk meninggal tu mulut. Hati ni azan ni hati dah. Perasaan kita tak sih nak buat dah. Tu lagu tu. Boleh dak hapus azan. Astagfirullahalazim. Lagu mana tak tahu. Tak azan maknanya tak habis. Azan tak ada masalah. Banyak mana dah kita berazan nak jadi juru. Setiap kali awal tahun niat nak jadi orang juru, kubel juga. Tu jadi batal. Guano sahabat cek ayat Quran dan hadis sebab semua keluar daripada percakapan Nabi belaka. Sahabat nak tahu mana hak ni ayat Quran ni hadis. Gini, kalau ayat Quran cara turun dia lagu lain. Cara penerimaan dia serah Nabi jadi Katanya sahabat, kalau hamba duduk bawah Nabi kat Allah supaya nak patuh bawah hamba. Jadi Rasulullah jadi berat. Ia pun kecek lepas tu. Hak tu tanda, hak tu ayat Quran. Sebab turun wahyu. Kalau Nabi kecek gini kecek gini, hak tu hadis. Kedua, tanda dia, Nabi panggil. Mari-mari tulis. Ni wahyu Al-Quran dia tulis. Hadis Nabi tak suruh tulis. Ingat, ketika zaman Nabi hadis tidak ditulis Kerana apa? Nabi takut tukar Al-Quran dengan hadis. Hak suruh tulis tu semua Al-Quran berlaku. Tu tanda-tanda dia. Jadi sahabat tahu ni Al-Quran ataupun ni hadis. Cuma kebelakangan ni baru ditulis hadis, dikumpulkan semula perkataan Nabi. Zaman Nabi tak ditulis hadis, hanya ditulis Al-Quran.
Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan masuk tahun baru kita ni awal Muharram lagi dua deh, kau satu. 2 Muharram, mudah-mudahan kita boleh hadir dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan tahun ni akan bertambah semangat kita, semakin kuat kita nak mengaji. Musim penyakit, musim tak penyakit kita tak ada kuasa nak halal. Perubahan halal ni kerjaan Allah. Tak sedap itulah kerjaan, bukan kerjaan kita. Kerjaan kita belajar ilmu agama, berkenalan dengan Tuhan, lepas ke fardu ain kita. Jangan kita buat alasan dengan Tuhan Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala izin kepada kita masuk tahun baru ni. Begitu jugalah Allah Ta'ala akan bantu kita untuk menjadi orang baik pada tahun ni dan selama-lamanya. Maka dengan niat itulah dan niat yang soleh. Fa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin.